Okey, kita nak menjawab soalan praktis formatif untuk soalan topik vektor. Okey, soalan nombor 1. Okey, A dan B ialah vektor bukan sifar. Okey, non-zero vektor dan tidak selari, non-parallel vektor. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, ini equation dia 5M tolak 5A sama dengan 3N tambah 4B. Okey, kalau kita dapat vektor bukan sifar, non-zero vektor dan tak selari, kita akan anggap isi dalamnya sebagai kosong. Okey, ini pun sama. So M tolak 5 sama dengan kosong, M sama dengan 5, 3N tambah 4 sama dengan kosong, dan N sama dengan negatif 4/3. Okey, macam tu je. Okey, soalan nombor 2. Okey, dia suruh cari DC tolak AC. Okey, dia bagi dengan keadaan BC sama dengan 2AD. Okey, so AD kita ada 3A. Okey, 3A kita darabkan je dapat 6A. Okey, so kita tahu BC, B ke C 6A. Okey, dia suruh cari DC tolak AC. Okey, macam mana DC nak tolak AC? Okey, DC yang ni AC. Okey, AC. Okey, AC dia A ke C 5B. Okey, so macam mana kita nak dapatkan AC? AC memang dia dah bagi 5B. Okey, so ini memang 5B. Okey, DC pula. Okey, nak cari DC, kita patah balik. Okey, maknanya daripada C ke A, A ke D. Okey, C ke A tolak 5B, A ke D kita tambah 3A. Okey, cikgu tulis bahagian DC kita boleh dapat DC D apa tambah apa C. So DA tambah AC. Okey, dan soalan dia suruh tambah tolak balik dengan AC. So AC tolak AC mati So awak hanya mencari DA sahaja. Hanya mencari DA sahaja Okey. Okey, cikgu ulang balik. Okey, soalan ni dia sangat straightforward. Okey, DC tolak AC, DC tolak AC. AC kalau kita tengok kita ada 5B. Okey, sebab dia ke depan kan, ke atas. So dia AC. Okey, sekarang DC tolak AC. Okey, macam mana nak cari DC? Okey, nak cari DC, cara dia adalah D apa tambah apa C. Okey, dan ditolakkan dengan AC. Okey, dekat sini kita tengok nak D nak pergi C, cikgu kena pergi DA. Okey, cikgu kena lalu DA, laluan di sini purple. Lepas tu cikgu kena pergi AC. Okey, so maknanya kat sini cikgu kena laluan cikgu adalah DA dan AC. Okey, so bila awak tengok ni AC tambah AC tolak. Okey, so dia memusnah. Okey, so dia AC tolak AC. Nampak tak kat situ? So matilah. So last sekali tinggal DA je. Okey, so kalau kita tengok DA, D ke A. Kalau AD 3A. Okey, kalau DA negatif 3A. Okey, macam tu je. Okey, tengok BA. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, so soalan yang seterusnya. Okey, dia nak BA. Macam mana nak dapatkan BA?
Okey, B apa tambah apa A. Okey, kita nak bagi BA kat sini. Okey. So, mana laluan kita? Kita boleh lalu B ke C. Lalu atas ni B ke C, lepas tu C ke A. Okey. So kita boleh lalu BC. Okey, BC tadi kita dapat 6A. Okey, BC 6A So BC CA. Okey, BC 6A CA terbalik daripada 5B, negatif 5B. Okey. So kita akan dapat 6A tolak 5B lah. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, dia bagi gambar ni. Kita isi dulu data dia. Okey, AC bersamaan dengan 2A, AB. A ke B laluan dia atas cikgu buat macam ni. So kalau cikgu buat kat sini nanti awak ingat AD, tapi sebenarnya dia A ke B. A ke B 8B. Okey, cikgu buat macam tu. Okey, kemudian dia suruh cari BC. Ni BC. BC mana BC? B ke C macam ni turun bawah. Okey, macam mana kita nak cari? Boleh BC, kita boleh lalu B apa tambah apa C. Kita boleh BA, lepas tu AC. BA kan negatif, kan 8B tu naik atas. Kalau turun bawah, okey, kalau turun bawah, yang ni naik atas, ni naik atas 8B. So kita nak turun bawah. Turun bawah. So turun bawah kena terbalikkan. So dapat negatif 8B tambah, okey, AC memang ke kanan. Ke kanan. So memang kita memang laluan dia ke kanan. So 2A. Okey, jawab cantik sikit lah. A dulu baru B. Okey, macam ni je. Okey, soalan seterusnya B. Okey, diberi AB bersamaan 4dB. Okey, AB bersamaan dengan 4dB. Terus cari AB berapa? 8B. Okey, bahagikan dengan 4, dapat dB. So berapa dB? So dB adalah 8 bagi 4 dapat 2B. Tuliskan dekat atas. So dB ni adalah berapa? 2B. Maknanya A ke D adalah 6B. Okey, sebab 2 campur 6 dapat 8. Okey, 2 campur 6 dapat 8. Okey, soalan dia cari, okey, dia bagi BE sama dengan EC. BE mana BE? BE, cikgu padam yang lain. Okey, BE yang ni sahaja Okey, yang ni BE sama dengan EC. Sama dengan EC. Maknanya bila dia sama, dia adalah E tu adalah titik tengah. Maknanya separuh-separuh. Maknanya dia punya panjang dia sama. Okey. Okey. So dia suruh cari DE. Okey, ingat dia suruh cari DE. DE sama dengan D apa campur apa E. Confirm lah kita kena pakai apa? Kita kena pakai apa yang dia bagi. Apa yang dia bagi? DB. So awak kena pakai DB. DB ni pun confirm B. E. Okay, confirm. So DB berapa? 2B. BE berapa BE? Okay, BE. Okay, macam mana nak dapat BE? BE adalah separuh daripada BC. Okay. So macam mana kita nak dapat BC? Mudah saja. BC adalah daripada B tak apa campur dengan apa C. Dia adalah BA. BA campur AC. BA kat bawah ni. Okey. Bawah ni bawah ni. Ni BA. Yang warna biru tu BA. Ni BA. Okey. Dan ini AC.
Okey, ini AC. Okey, so kita boleh teruskan. Okey, so BA berapa BA? BA kalau 8BA, 8B ni untuk ke atas, maknanya AB. Kalau BA terbalikkan negatif 8B. AC berapa AC? Ni AC 2A. Okey, kita dah dapat untuk BC. So cikgu masukkan balik. BC adalah 2A tolak 8B. Kalau cikgu nak separuh, okey, kalau cikgu nak separuh, cikgu kena bahagi dengan 2 lah. Okey, maknanya nilai cikgu yang terbaru adalah ini semua. Cikgu nak separuh. Bagi separuh, bagi 2. So A tolak 4B. Ini pun sama, A tolak 4B. Okey, sebab bila campur 2 dapat atas ni. Okey, so kita masukkan BE, iaitu A tolak 4B. Okey, so kita boleh selesaikan. So akan dapat berapa? 2 tolak 4. Okey, akan dapat negatif 2. Okey, tapi kita tulis A dulu. A tolak 2B. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan nombor 4. Okey, video ni dia bukan live, jadi korang boleh playback balik kan. Cikgu letak kat YouTube, so korang boleh pause. Okey, cikgu akan ajar laju. So yang mana awak rasa macam cepat, awak boleh pause. So diberi bahawa ni nilai P. Okey, ni untuk nilai Q. Okey, awak kena follow video sebab kita tak sempat kalau kita nak belajar kan. So banyak cover, banyak chapter lagi kita nak cover. Okay. Ungkapkan P dan Q dalam sebutan K, maknanya P tambah Q sahaja. So kita gunakan vektor 6, negatif 3 yang dalam bentuk matrix ni, kita tambahkan je. Okay, so akan jadi 6 tambah K 7. Sebab apa? Tolak 3 tambah 10. Okey. Okey, soalan B. Ini A, soalan B. Diberi P tambah Q 25. Okey, ini adalah magnitude ataupun hypotenuse. Okey, so P tambah Q 25. Okey, so maknanya kat sini, kalau cikgu buat segitiga kan. Okey, yang 6 tambah K cikgu kat bawah Okey, 6 tambah K, 6 tambah K kat bawah, K 7 dekat kanan. So ini kena kuasa 2, ini pun kena kuasa 2. So tambahkan, akan dapat jawapan 25. Sebab kita nak hypotenuse. Ni hypotenuse dia 25. Macam mana nak dapat hypotenuse? 6 tambah K kuasa 2 campur dengan 7 kuasa 2, K dapat 25. Tapi kena puncakan. K dapat tak 25. So kita pindahkan je. K kita pindahkan 25 pindah sana. Okey, nanti dia akan jadi 25 kuasa 2. Okey, 25 kalau kuasa 2 dapat 625 tau. 625. Okey, so 625 7 kuasa 2 dapat 49. Okey, so kita nak settlekan yang ni. Okey, so ini cikgu nak buat cara cepat. Kita nak kembangkan. So 6 kuasa 2 36. K kuasa 2 K kuasa 2. Yang tengah tambah salin. Okey, lepas tu darabkan semua nombor dekat dalam ni. Semua nombor dekat dalam ni, iaitu nombor 6 K2. Okey, 6 kali 2 12, 12 kali K 12K. Okey, so terus tulis 12K kat sini. Sangat senang. Okey,
So 36 dengan 49 boleh campurkan. 36 campur 49, okey, dapat 85. So 85. Okey, so yang ni kita just forward sahaja. Yang tadi kita salin je. Okey, disebabkan dia tambah, kita boleh pindah sana je, kan jadi tolak. Okey, ini nak senang, kita guna kuadratik je ni pindah sana. Okey, so awak boleh guna kalkulator. Okey, so negatif 625 tambah dengan 85. Okey, negatif 625 tambah 85. So akan dapat negatif 540. Okey, so yang ni cikgu salin je. Okey, so jawapan yang awak dapat tadi adalah negatif 540 equal to 0. Okey, okey, yang ni kita pakai kalkulator Okey, okey, so masukkan mod, kita guna polynomial. Okey, dia 1, B dia 12 dan C dia negatif 540. Okey, so akan dapat yang first adalah negatif 30 dan yang kedua adalah 18. Okey, kita tak siap lagi, kita tengok Okey, soalan dia kata dia beri, lepas tu dia kata cari nilai positif bagi K. Okey, kalau kita tengok yang ni, ini bukan positif ini negatif 30 ni. So tak nak, kita akan pakai 18. So kita ambil ni. Yang ni kita buang balik. Okey, sebab jawapan nak positif. So K sama dengan 18. Okey, soalan nombor 5. Raja dibuat menunjukkan segi 4 selari OA BC dilukis pada tata karteks. Okey, diberi OA sama dengan so dia bagi OA semua ni. So nak senang, cikgu buat dalam bentuk matrix. Okey, 3, 5 A ke B, 6, negatif 7. Okey, dia suruh cari AC. Okey, macam mana nak cari AC? Okey, AC adalah A apa campur apa C. Okey, kat sini cikgu ada huruf B kan. So tak lain tak bukan kena guna B. Okey, so A ke B cikgu ada, iaitu 6, negatif 7. Okey, BC ada tak BC kat sini? BC adalah selari dengan OA. Bila selari, kita boleh guna dia punya matrix dia dekat sini. Kita boleh guna vektor dia. Okey, so bila kita boleh guna, tapi awak kena ingat dia patah balik. Dia ke bawah, dia ke belakang, ke kiri. Okey, so kita kena negatifkan nilai 35 ni. So kita negatifkan nilai 35. So negatif 3, negatif 5. Okey, so selesaikan. So dapat 3, dapat negatif 12. Okey, so kita jawab juga dalam bentuk vektor 3i tolak 12j. Okey, macam tu je. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, dia kata satu kotak ni 1 unit. Dia suruh cari OC. Dia suruh cari OC So kita kira ada berapa kotak ni. Okey, 3 kotak bawah, 3 kotak atas. 3. Okey, bila 3, okey, dia suruh cari hypotenuse dia tu, magnitude.
So kita guna kuasa 2 untuk dapatkan hypotenuse kat sini. Kita tambah 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, puncakan. Okey, 9 tambah 9 dapat punca 18. Okey. Tapi kalau cikgu saya tak nak lah bentuk nak kecilkan lagi. Okey, boleh, awak boleh kecilkan. Okey. Dia umpama 9 kali 2 kan, 18 ni kan. So cikgu boleh kata sebagai punca 9 kali dengan punca 2. Punca 9 kan 3. So 3, 2 kalau nak kecilkan. Okey. OC dalam sebutan AB. Okey, OC dalam sebutan AB. Kita nak guna AB. Kalau AB kita tak boleh guna dah ni. Okey, kita kena guna apa yang dibagi kat sini. Okey, macam mana cikgu nak cari OC daripada gambar ni? Okey, cikgu. Okey So dari gambar ni cikgu akan extend kan. Cikgu akan copy balik. 1. Okey. Lepas tu 2. 1, 2. Maknanya 2. Dah 2B dah kat situ. Okey, BB. Okey, lepas tu kalau tengok yang A ni, dia boleh sengit satu kotak. So sengit satu kotak. Okey. So tapi dia patah balik. So dia negatif A. Okey, so dia adalah 2B. Okey, yang ni adalah 2B. Yang ke kiri ni adalah negatif A. Okey. So itulah jawapan dia. Okey, kita dapat OC bersama dengan tolak A tambah 2B. Okey, senang kan? Okey, setakat ni okey Okey. Soalan nombor 7. Okey, dia diberi A sama dengan mu B. Okey, A sama dengan mu B dengan keadaan B selari dengan mu, A dan B selari dengan so A selari dengan B dan mu adalah pemalar. Okay, so kita buat je equation dia. A sama dengan mu B. So kita ada data A yang ni. So kita masukkan, dia bagi dalam bentuk matrix. So kita salin dia balik. Okay, B dapat 47. Okay, so kat sini kita boleh bagi kepada dua equation. Satu yang atas dan satu lagi yang bawah. Okay, bawah ni. Okay, kita buat yang atas dulu. So 12 sama dengan mu 4. So mu adalah 12 bagi 4 dapat 3. So mu tu 3 lah. Tu menjawab soalan A. Soalan B. Okay, so lambda tolak 5. Kita guna yang bawah pula Okay, lambda tolak 5 bersama dengan mu 7. So masukkan mu tadi 3. 3 kali 7 21. Okay, 21. Lambda negatif 5 pindah sana jadi tambah 5. So lambda bersama dengan 26. Okay, senang je. Soalan nombor 8. Okay, so dia bagi P8 6 dan Q12. Q tolak 2. Okay, so dia suruh cari vektor unit dalam arah P. So kita tengok P, vektor unit. Okay, vektor unit P pakai tanjak. So P bagi dengan magnitude P. Okay, P 86. Okay, 86. Okay, so kita ingat kita buat satu segitiga untuk P. Okay, segitiga untuk P adalah macam ni. Okay, ni 86 maknanya lebar dia 8, tinggi dia 6. Okey, ingat tak 86 berapa? 86 10 ni hypotenuse dia. Okey, 86 10. So dia punya magnitude dia 10. Okey, P dia tadi kita dapat 86 kan. Jawab macam ni pun boleh. So ini jawapan dia. Okey, kalau nak selesaikan pun boleh. Okey, terpulang. Okey, so B. Okey, soalan B. Cari nilai K. PQ adalah selari. Kalau selari, kita kena buat P mu ataupun lambda. Okey, ataupun M bersamaan dengan K. So P 86. Okey, 86.
mu K berapa tadi? 12. K tolak 2. K tolak 2. Okay. So kat sini kita ada dua equation. Okay, macam tadi. Satu yang atas, satu lagi yang bawah. Okay, yang bawah ni. So kita buat satu-satu. Kita buat yang atas dulu. So 8 bersamaan dengan mu 12. Mu bersamaan dengan 8 bagi 12. So 8 bagi 12 dapat okay, boleh kecilkan 8 4 8 bagi 12 boleh kecilkan lagi. That's 2 per 3 2 per 3. Okey, lepas tu yang bawah pula, equation yang bawah. Okey, 6 bersamaan dengan mu K tolak 2. Okey, so mu kita ada 2 per 3 tadi jawapan. Jawapan ni. So K tolak 2 6. So pindahkan 2 per 3 ni ke sana. So kalau pindahkan, dia terbalikkan. 3 per 2 darab 6 K tolak 2. So yang ni boleh potong. Dapat 3 kali 3 dapat 9. K tolak 2. 2 pindah sana, 9 tambah 2 dapat 11. So K sama dengan 11. Okay, ni nombor 8. Okay, soalan nombor 9. Okey, dia suruh cari OA. Okay, dalam bentuk ni so kita boleh bagi dalam bentuk vektor. Kita boleh bagi dalam bentuk matrix. Kita kena bagi dalam bentuk vektor. Okey, ni adalah koordinat. Okey. Okay, koordinat ni kita boleh tukar dalam bentuk vektor ataupun matrix. Okey, iaitu 7 13. Okey, untuk AO dan untuk OB. Okay, untuk OB ni OA OA ni OB. OB bersama dengan negatif 4 3. Okay, ambil je ni X, ni Y. Okay, X duduk atas, Y duduk bawah. Macam tu sahaja. Okay, soalan dia cari OA. Okay, yang ni kita tukar di dalam bentuk XO ni. So dia akan jadi 7I tambah 13J. Macam tu je. Okey, soalan B, ungkapkan AB dalam bentuk AB. Macam mana nak cari AB? AB adalah A apa campur dengan apa B. Confirm lah A. Okey, sekarang kita tengok dekat sini ada koordinat ni, ada huruf apa. Yang kita ada huruf B, huruf O dengan huruf A. Huruf apa yang tak disentuh, yang tak diberitahu? Huruf O. Okey. So AO campur dengan OB. Okey, so AO. Okay, AO kita ada ni OA. Ni OA. Kalau AO AO terbalikkan je lah. Dia akan dapat negatif 7, negatif 13. Okey, kita masukkan nilai negatif 7, negatif 13 sama dengan OB. Ni OB. Ni OB lah. Okey, negatif 4 3. So negatif 4 3. So akan dapat negatif 11. Dia akan dapat negatif 10. Okey, itu sahaja. Tapi dia memang nak bentuk dalam bentuk matrix. Okey.
Okey, soalan 2B. Okey, diberi bahawa PT sama dengan MPR dengan keadaan M ialah pemalar. Cari nilai M jika titik OTQ adalah segaris. Okey, so kat sini kita boleh buat segitiga bermuda OTQ. Okey, so kita boleh pilih sama ada kita nak buat OT, TQ ataupun OQ. Okey. Kemudian kita tengok OT. Okey, dan TQ. Okey, garisan OQ macam tu. Okey, so sekarang ni kita buat garisan OT dan OQ. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai dalam persamaan OT bersamaan dengan lambda OQ. Okey, di mana kita boleh disebabkan ada selari, kita gunakan lambda. Okey, kita boleh gunakan K ataupun apa-apa huruf. So OQ ada okey, dekat atas. So kita guna jawapan OQ. Okey, untuk OT okey, kita masukkan dulu nilai OQ. Nak mudah kita buat dalam bentuk matrix. Okey, kita guna prinsip Tomato. Tu adalah tadi, itu tadi. So tadi kita guna jawapan tadi, iaitu OQ. So 4A tambah 8B. So kita buat dalam bentuk matrix. So kita tulis 4, 8. Okey, so untuk OT dan OQ. So untuk cari OT pula, okay, O apa campur apa T. Okey, cara nak pergi sana dengan mudah adalah nak pergi OT adalah O pergi P, P pergi T. Okey, so OP 4. OP 4 dan P. Okey. Dan PT dia dah bagi MPR. So kita gunakan dua elemen ni. Okey, kita masukkan dalam equation OT. Okey, iaitu OT adalah OT adalah OP campur PT. Okey, sekarang OP 4 A dan PT MPR dan lambda kita salinnya balik. Okey, so itu nilai 4A tambah MPR sama dengan lambda 48 lah. Okey, so sekarang ni kita tengok MPR. Okey, so kita tukar dulu dalam bentuk matrix 4A kita tukar 40. Okey, PR kita tengok dekat atas, dia dah diberi. Okey, iaitu negatif 4, 24. Tapi kita buat dalam matrix dan 48 salin balik. Okey, so kita dapat bentuk macam ni Kita dapat bentuk macam ni. Lepas tu kita buat apa? Kita pecah kepada dua equation. Tengok bahagian atas. Okey, ni bahagian atas 4M tolak 4 sama dengan lambda 4, dan yang bahagian bawah, okey, line biru untuk bahagian bawah ada dua equation, kita pecah kepada dua. Okey, so kita buat equation yang atas dulu. Okey, 4 tolak 4M sama dengan 4 lambda. 24M sama dengan 8 lambda. Ada equation yang kedua 24M sama dengan 8. So equation yang pertama, okey, kita boleh kecilkan nilai dia jadi 1. Okey, semua bahagi dengan 4. 1 tolak M sama dengan lambda. Okey, kita bahagi dengan 4 semua. Dan ni boleh bahagikan 24 bahagi dengan 8. Okey, kita boleh kecilkan nilai dia. Okey, so kita akan dapat 3M sama dengan lambda. Sebab 24 bagi 8, 3. Kita gantikan lambda dengan 3M. So 1 tolak M sama dengan 3M. MM kita pindahkan sebelah sana, 1 sama dengan 4M Negatif M pindah sana jadi positif. So M sama dengan 1/4. Okey, so kita gantikan untuk cari lambda 1/4. Okey, gantikan M iaitu 3M sama dengan lambda, 3 1/4 darab sama dengan lambda. So darabkan 3/4 lah. Okey, untuk nilai lambda. Okey, so kita dapat jawapan dia Dia tak minta lambda tapi dia minta tu je M. Okey, itu jawapan dia. M sama dengan 1/4.
Soalan nombor 3, raja di sebelah menunjukkan segitiga ABCD diberi bahawa AP, PB, AP1, PB3. Okey, 1, 3 dan dia bagi tahu BR 3 dan RC1. Okey, kita tandakan dan kita tengok pada gambar. Okey, so AP1 dan PB1 3. Okey, dan keseluruhan adalah daripada sini sampai B dia mesti ada 4. Okey, kemudian kita tengok yang warna biru BR3 RC1. BR3 RC1. Sama juga keseluruhan semua ada 4. Okey, dan kita masukkan dalam gambar, okey, dengan data yang dibagi iaitu AP adalah 4X dan AC adalah 6Y. Kita masukkan dalam gambar. Okey, so AP 4X, AP 4X. Okey, cari AP kat sini. AP dia adalah 4X. Kemudian kalau AP 4X, PB darab dengan 3 sebab 3 kali ganda. Okey, jadi dapat 12X. Keseluruhan 4 tambah 12 mesti dapat 16X. Itu daripada A ke B. Kemudian kita tengok data yang kedua, dia bagi AC bersamaan dengan 6Y. AC bersamaan dengan 6Y. So AC dekat sini 6Y. Soalan yang pertama, dia minta CP. Dia suruh cari CP. Macam mana kita nak dapatkan CP? Kita tengok CP kat mana. CP kalau kita tengok, dia daripada sini sampai sini, turun bawah. Macam mana C nak ke P? Okey, caranya mudah saja. C apa campur apa P. C apa campur apa P. So bila kita tengok kat sini, macam mana C nak pergi P? Buat satu garisan pergi kat P. Buat anak panah, kita boleh lalu CA. Okey, dan lepas kita lalu CA, kita boleh A ke P pula. Okey, itu cara yang mudah. Okey, so caranya adalah CA kemudian AP. CA berapa? Kalau kita tengok kat situ, A ke C adalah 6Y. Kalau cikgu nak CA, kita akan negatifkan dia. Okey, kalau kita nak terbalikkan dia, kita kena negatifkan dia. Okey, jadi negatif 6Y. Masukkan nilai negatif 6Y. Kemudian AP. Berapakah nilai AP? 4X. Tadi kita dapat daripada data. 4X. Ni jawapan yang pertama. CR. Jawapan untuk CR, soalan 1 untuk soalan Roman 2. Nak cari CR. Macam mana nak cari CR? CR adalah C apa campur dengan apa R. Kita tengok sini macam mana nak bagi CR. Kita padamkan yang lain. Kita tengok balik semula. C nak bagi R, di manakah laluan dia? CR. Antara jalan termudah, caranya C pergi A. Okey, CR dan A pergi R. Tapi kita tak tahu AR, so tak boleh laluan situ. Okey, so tapi apa yang kita nampak kat sini adalah CR adalah sebahagian daripada CB, iaitu dia adalah 1/4. Jadi CR adalah 1 per total, iaitu 4. 4 ni daripada CB. Okey, jadi CR bersama dengan 1/4 CB. Keseluruhan adalah CB. So kita boleh dapatkan CB. Cara dia macam mana? Okey, cara nak dapatkan CB, kita kena cari CB. Macam mana laluan CB? CB caranya laluan dia mudah. Daripada C ke A, warna merah, kemudian A ke B, kita akan dapat CB. So kita sambung kita punya laluan. Okey, nak cari CB. C apa campur apa B? C. Okey, so jawapannya adalah CA dan A tambah B. CA berapa? CA macam tadi, kita nak terbalikkan dia, kita guna negatif 6.
Okey, kita dah terbalikkan dia negatif 6. Negatif 6y sebab dia berlawanan arah. Nak cari AB, kita dah kira tadi kat sini keseluruhan adalah 6x daripada A ke B. So masukkan nilai 16x. 16x. So okey. So kita darabkan dengan 1/4. 1/4 darabkan dengan negatif 6y tambah dengan 16x. Berapa jawapannya? So kita jawapannya, okey, cikgu salin balik ni. Cikgu letak dekat sini. Okey. So kita akan dapat negatif 3/2y tambah dengan 16 bagi 4 dapat 4x. Itu jawapannya. Soalan B. Okey, diberi x sama dengan 3i ni, 3i tolak j, dan y diberi sama dengan 4i. Okey, macam mana kita nak buat? Dan tiba-tiba dia suruh cari magnitude bagi CR. Okey. Okey, kalau awak ingat balik, cikgu ajar magnitude adalah hypotenuse untuk satu segitiga. Okey. So di mana CR kita tu kena tahu koordinat dulu. Sebelum tu kita kena masukkan, kita akan dapatkan, dah dapat nilai CR tadi, ni nilai CR. Okey. So apa yang kita kena buat? Kita kena gantikan. Kan ada y dengan x ni kan? Okey. Dia dah bagi tahu x y nilai dia berapa. Dia dah bagi tahu dalam bentuk i j. So kita gantikan x dalam bentuk ni 3i tolak j dan y 4i. Kita gantikan dan maknanya kita kena darabkan saja. Okey. So salin balik jawapan ni. Okey. Salin balik dan kita gantikan nilai x dan nilai y. Okey. So kita gantikan y, kita dapat 4i. Okey, y bersama 4i. X bersamaan dengan 3i tolak j. Okey, darabkan sahaja. Okey, so kalau kita potong, kita akan dapat 2 kat sini. Sini akan dapat negatif 6i. Okey, dan ini kita akan dapat 4 kali 3 akan dapat 12i. 4 kali negatif j akan dapat negatif 4j. Okey, 12i tolak dengan 6i akan dapat 6i tolak dengan 4j. Okey, so kita dah dapat satu koordinat kat situ. Okey, so bila kita dah dapat nilai ni, okey, soalan dia minta magnitude CR. So daripada 6i tolak 4j, ini umpama apa? ij ni umpama i adalah x, j adalah y dalam sebutan Cartesian. So kita kalau nak buat, okey, ni i. Okey, 6 tu ibarat tapak bawah dia. Dia ke kanan 6. Kalau dia positif, dia ke kanan. Okey, ini adalah ketinggian je, negatif 4. Okey, tapi kita ambil 4 kat sini. Kita anggap dia satu sebagai satu segitiga. Okey, negatif 4 maknanya dia satu segitiga yang ke bawah macam ni. Okey. Okey. Kemudian, tapi untuk mencari magnitude, kita tak kisah pun ambil positif atau negatif sebab nilai dia akan sentiasa positif. So untuk cari magnitude, kita kena buat apa? Kita kena tukar, kena kuasa 2 kan 6, kena kuasakan 4. Okey, so cara dia adalah 6 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2 dan puncakan. Okey. Okey, so 6 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2 puncakan. Kita akan dapat, okey, dan lepas kita kuasa 2 kan, 6 kuasa 2 campur 4 kuasa 2, kita akan dapat nilai 6 kuasa 2 36, 4 kuasa 2 dapat 16. Okey, kalau kita campurkan dapat 52. Okey, dan 52 ni kita boleh pecahkan kepada 4 kali 13. So kalau 4 kali 13 kita boleh pecahkan, dia jadi 4 kali punca 13. Punca 4 adalah 2, 13.
Okey. Tapi kalau, so jawapan dia macam ni. Kalau nak jawab macam ni pun betul. Soalan seterusnya, soalan C. Diberi CQ bersamaan dengan lambda CP. Lepas tu dia bagi QR bersamaan dengan mu AR. Cari lambda dan mu sebagai pemalar. Dekat sini kita tengok dekat graf, yang mana di gambar, yang mana yang menghubungkan CQ dengan CP, QR dan AR, dan macam mana kita nak kaitkan antara dua equation ni. Okay, so kita tengok CQ, di manakah line CQ? Okay, so CQ kat sini. Okay, CQ kat sini. Next. Lepas tu kita ada QR. QR kat sini. Okey, cara dia sangat mudah. Kita akan hubungkan kedua-dua. Kita tengok ni, dia jadi satu segitiga, perasan tak? Okey, dia jadi satu segitiga. Kalau perasan, okey, ni segitiga dia. 1, 2, 3. Ini adalah segitiga dia. Okey. So, kita fokus kat segitiga ni. So, yang kita nak sambungkan, macam nak lengkapkan segitiga ni, kita tambah satu line. So, line-nya di mana? So, line-nya di sini. Okey, CR. Okey, ni satu lagi segitiga. So, apa yang kita boleh kaitkan kat sini? Okey, macam tadi, kita ada CQ dengan QR. CQ dan QR. CQ, QR. Okey, maknanya C pergi Q, and then kita nak Q pergi R. Apa dunia hubungan dia? Dia akan jadi satu segitiga. C campur Q dan CQ campur dengan QR, dia akan jadi, disebab ni sama-sama, jadilah CR. Okey. Ingat tomato. Tomato. Tadi kita dah cari CR. Apa jawapan untuk CR? So CR tadi kita dapat nilai dia. Okey, ni negatif 3/2y tambah 4x. So kita gantikan sahaja. So kita guna formula CQ campur dengan QR, dia jadi CR. CR kita dapat, okey, lepas tu tomato. Matrix, buat dalam bentuk matrix. Okey, 4. Lepas tu 3/2, buat dalam bentuk matrix. CQ berapa? Okey, CQ dia bagi, kita kena ikut apa yang dia bagi. Ini. Okey. So lambda CP. QR apa? Mu AR. Masukkan mu AR. Mu AR. Okey. So ingat tak CP? Ingat tomato. Tomato tu tadi. CP. Ini jawapan kita tadi. Betul tak? CP. So kita guna apa yang dia bagi. Negatif 6y tambah 4x. Buat dalam bentuk tomato. Matrix. Matrix. So lambda dalam bentuk matrix 4 negatif 6 campur dengan mu AR. Okey, kita cari AR. Mana AR? Okey, AR line daripada, okey, daripada sini ke sini. Okey, macam mana nak cari AR? Okey, AR adalah A apa campur apa R. Okey, kalau kita tengok di sini AC. Okey, AC boleh campur dengan CR. Okey, AC ni, okey, AC ni siapa? Mana AC? Ni AC 6Y. Ni 6Y. Okey, kita ada kat sini 6Y. Okey, so kita tengok balik dekat sini. Okey, so gantikan nilai 6Y dalam AC 6Y. Okey, campurkan dengan CR. CR berapa? Okey, CR kita dah dapat tadi. Okey, CR kita dah dapat tadi, iaitu, okey, 4 negatif 3/2. Itulah dia jawapan yang ini tadi. Okey, kita refer jawapan kat sini. Ini adalah CR.
So gantikan CR dalam ni. Ni jawapan dia. Okay, kalau ni buat dalam bentuk matrix, ni pun kita tukar dalam bentuk matrix supaya memudahkan. 6Y kita buat dalam 0, 6. Okay, so kita campurkan. So nanti akan jadi 4. Okay, 6 tolak dengan 3/2 akan dapat 9/2. Ini adalah AR. So masukkan balik dalam AR kita, iaitu 4 9/2. Okey, dan ini kita salin balik kat sini. Okey, so ini equation kita. Lepas tu kita nak buat apa? Okey, kita pecahkan kepada dua bahagian. Okey, bahagian pertama di kawasan atas. Okey, ni bahagian pertama. Bahagian yang kedua adalah bahagian bawah. Equation yang kedua adalah bahagian bawah. Okey, so kita dah dapat dua equation. Equation pertama dan equation kedua. So equation pertama 4 lambda tambah dengan 4 mu bersamaan dengan 4 juga. Tengok line yang warna hijau. Lambda darab 4 tambah dengan mu. Tengok line yang warna hijau. Darab 4 sama dengan 4. Tengok line yang warna hijau. Okey, ini adalah equation yang warna hijau. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok line yang warna biru. Okey, line yang warna biru adalah negatif 6. Okey, negatif 6 lambda campur dengan 9/2 mu bersamaan dengan negatif 3/2. Okey, sampai sini mudah saja. Okey, awak boleh guna kalkulator. Okey, so boleh tekan dekat kalkulator, buat persamaan serentak, mod. Okey, pilih EQN, lepas tu unknown. Okey, so untuk A1, okey, ni A1. Okey, ni B1, ni C1. Okey, sama juga yang bawah ni, A2, B2, C2. Cuba masukkan sekarang. Okey, cara dia, cikgu tulis balik semula. Tekan mod. Lepas tu EQN, tekan lagi sampai jumpa EQN. Lepas tu pilih unknown 2. Okey, lepas tu nanti dia akan minta A1 4, B1 4, C1 4. Okey, A2 negatif 6, B2 9/2 ataupun 4.5. Okey, dan C2 negatif 3/2 ataupun negatif 1.5. Okey, okey, awak akan dapat, kalau awak dapat dalam perpuluhan, tekan simbol ABCD untuk dapat dalam bentuk pecahan. Okey, so cara dia tekan shift ABCD. So awak akan dapat X dekat kalkulator awak 4/7, dan awak akan tekan lagi sekali Y, awak akan dapat shift ABCD. Kalau awak dapat dalam perpuluhan, nak tukar dia dalam bentuk pecahan 3/7. Okey, jangan ambil nombor perpuluhan. Okey, so sebenarnya X ni adalah yang first ni, iaitu lambda. So kita gantikan dengan lambda. Dan Y ni pula adalah mu dekat sini. Jangan gunakan Y, gunakan mu. Jangan guna kalkulator, guna soalan. So inilah jawapan dia. Mudah kan? So ini adalah soalan vektor.